Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dalam siri Asas Fardu Ain. Sebelum saya berkongsi tentang tajuk kita pada hari ini, saya nak baca serangkap pantun. Pantunnya berbunyi begini. Pergi ke kedai beli daun sup. Daun sup digunakan dalam masakan. 4 kitab sebagai pedoman hidup. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Semua orang dapat teka tak tentang tajuk kita pada hari ini? Berdasarkan pantun yang saya bagi tu, saya rasa semuanya boleh agak tentang tajuk kita pada hari ini. Tajuk kita hari ini adalah rukun iman yang ketiga, iaitu beriman kepada kitab. Okey. Apa maksud kitab? Kitab adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya yang mengandungi syariat dan petunjuk untuk membimbing manusia, iaitu kita semua, ke jalan yang benar dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum beriman kepada kitab ni adalah wajib kepada semua orang Islam, iaitu meyakini dan mempercayai segala apa yang ada dalam kitab-kitabnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 136 yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, iaitu Muhammad, dan kepada kitab, iaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Okey, berdasarkan ayat yang saya baca tadi, Allah SWT telah menyuruh kepada orang-orang Islam, iaitu orang-orang yang beriman, untuk tetap teguh beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, iaitu Muhammad SAW, kepada kitabnya, iaitu Al-Quran yang diturunkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya ni kepada beberapa orang Rasul. Di dalam kitab ini mengandungi tentang suruhan dan larangan, halal dan haram, peringatan dan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 4 kitab yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah kitab Taurat. Dalam kitab Taurat ni, Allah SWT telah menurunkan kitab ni kepada Nabi Musa AS sebagai petunjuk hidup kepada Bani Israel, supaya mereka ni, orang-orang Bani Israel ni, terus sentiasa berada di jalan kebenaran. Firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minin ayat 49 yang membawa maksud, dan sesungguhnya kami, iaitu Allah SWT, telah memberikan Nabi Musa kitab Taurat supaya mereka beroleh hidayah petunjuk. Di dalam kitab Taurat ini mengandungi tentang perintah mengesakan Allah SWT, tentang menghormati kedua ibu bapa, tentang perintah menyucikan hari Sabtu, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, larangan membuat zina, larangan mencuri, dan larangan menyembah berhala atau patung. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Daud untuk kaum Yahudi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 55 yang membawa maksud, dan kami, iaitu Allah SWT, telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kitab Zabur ni mengandungi tentang nasihat-nasihat, puji-pujian kepada Allah, zikir, doa, hikmah dan suruhan Allah SWT kepada orang Yahudi untuk mentaati syariat yang diajarkan oleh Nabi Daud AS. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ni diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa, kepada kaum siapa? Kaum Nasrani. Dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah
Dan kami utuskan Nabi Isa ibni Maryam mengikuti jejak langkah mereka, iaitu Nabi-Nabi Bani Israel, untuk membenarkan kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya, dan kami telah berikan kepadanya kitab Injil yang mengandungi petunjuk, hidayah dan cahaya yang meneranginya, sambil mengesahkan benarnya apa yang telah ada di hadapannya dari kitab Taurat, serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Secara umumnya di dalam kitab Injil ini berisi tentang perintah untuk kembali mengesakan Allah SWT, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapuskan beberapa hukum yang terdapat dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai untuk perkembangan zaman. Yang terakhir adalah menjelaskan bahawa kelak akan datang kembali seorang rasul setelah Nabi Isa AS, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab yang keempat. Apakah kitab yang keempat? Kitab yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya yang terakhir. Siapakah Nabi terakhir kita? Iaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita semua. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 48 yang membawa maksud, dan kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab iaitu Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan kebenaran kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukuman di antara mereka, yakni ahli kitab itu, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Okey, di dalam Al-Quran ni mengandungi tentang syariah, muamalah, akidah, akhlak, janji dan ancaman serta sejarah. Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang wajib kita percayai bahawa telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW, melalui perantaraan Malaikat Jibril AS secara berperingkat-peringkat sehinggalah sempurna seperti mana kita lihat sekarang, iaitu Al-Quran. Saya akhiri pengkongsian saya hari ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang berbunyi, Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatan nabiyhi. Mafhum hadis yang saya bacakan tadi sama maksudnya dalam isi kandungan khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan kita dua perkara yang kita tidak akan sesat selama-lamanya selama mana kita masih berpegang kepada dua perkara tersebut. Iaitu yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, iaitu hadis. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dengan limpah rahmatnya selesai juga pengkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di page Awal Islamika setiap hari Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.